Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda menonton agenda awal ini. Sudah tentu malam ini kita terus memberi tumpuan kepada fasa pelaksanaan fasa kedua program imunisasi COVID-19 PICK, yang mana bagi fasa kedua ini terus memberi tumpuan kepada golongan rentan termasuklah golongan emas, kerana dikongsikan data oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat baru-baru ini yang mana melihat kepada warga emas, golongan emas, jumlah yang telah mendapatkan vaksin sekurang-kurangnya untuk satu dos adalah lebih pada 1 juta, dan kalau diikutkan angka sasaran ataupun angka yang ditetapkan untuk program imunisasi COVID-19 bagi golongan emas adalah sebanyak 3.5 juta. Dan kami juga difahamkan bagi pendaftaran bagi program imunisasi ataupun program vaksin ini bagi golongan emas di aplikasi ataupun di platform MySejahtera kini melebihi lebih pada 2.1 juta. Jadi untuk malam ini kita ingin memberi tumpuan dan juga fokus khusus berkaitan dengan apa masalah dan juga apa cabaran yang dihadapi khususnya berkaitan dengan golongan emas untuk kita dekatkan program imunisasi ataupun program vaksinasi kepada golongan itu, dan apa lagi inisiatif yang boleh dilakukan untuk memastikan program ini dapat dijalankan ataupun dipercepatkan program sama ada daripada proses pendaftarannya ataupun kita melihat secara keseluruhannya, iaitu program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Baik, untuk malam ini saya akan bersama dengan Tan Sri Lilamta. Tan Sri adalah pengurusi Ikatan Komuniti Selamat, dan sebentar nanti saya akan bersama dengan Profesor Madazul Khairi Muhammad Rani. Prof adalah pakar perubatan kesihatan awam daripada USIM. Tapi untuk waktu ini saya bersama dengan Tan Sri Lilamta dahulu. Tan Sri, saya ingat lagi pada awal permulaan fasa kedua PICK lebih kurang beberapa minggu yang lalu, Tan Sri ada mengatakan, Tan Sri juga ada berkongsi pandangan berkaitan dengan perjalanan PICK iaitu program imunisasi COVID-19 bagi fasa kedua ini adalah sedikit lambat. Tetapi daripada data yang dikongsikan baru-baru ini melihat kepada untuk warga emas sahaja melihat kepada lebih pada 1 juta warga emas telah pun mendapat vaksin. Pada pandangan Tan Sri, di mana sebenarnya kedudukan kita untuk waktu ini dalam program imunisasi melibatkan golongan warga emas ini, Tan Sri? Terima kasih Fauzi atas soalan yang dikemukakan kepada saya. Pertamanya saya ingin menyatakan bahawa pemberian vaksin kepada golongan warga emas, iaitu mereka yang berumur 60 tahun ke atas adalah terletak di bawah fasa 2 Kementerian Kesihatan di Malaysia untuk memberikan vaksin kepada golongan tersebut. Seperti yang diketahui, jumlah pemberian vaksin sekarang sedang berlangsung. Sungguh pun saya berpendapat bahawa lagi banyak usaha boleh diambil untuk mempercepatkan ataupun mempermudahkan pemberian vaksin kepada golongan tersebut. Jumlah kadar pemberian vaksin juga dikabarkan telah mencapai 150,000 dos sehari, dan jika tiada apa itu halangan, jumlah pemberian dos dijadualkan akan mencapai 200,000 dos sehari. Jadi apabila pengumuman ini dibuat oleh Yang Berhormat Menteri berkenaan, memang ia membawa harapan kepada ramai penduduk Malaysia, terutamanya golongan rentan, terutamanya golongan warga emas dan itu sebagainya. Itu jadilah saya berpendapat bahawa pihak berkuasa harus berusaha sedaya upaya untuk memastikan bahawa apa yang telah dijanjikan ini kepada golongan warga emas itu dapatlah direalisasikan, agar mereka semua dapat berasa selamat dari COVID-19 ini. Tan Sri, sebelum kita nak menjurus kepada program imunisasi PICK ini melibatkan warga emas,
kita ingin melihat kepada aspek pendaftarannya dahulu. Kalau diikutkan angka 2.1 juta telah pun mendaftar di aplikasi MySejahtera, tetapi untuk waktu ini sudah tentu bila kita bercakap tentang warga emas, tidak semua warga emas. Apa lagi cara untuk kita membolehkan warga emas yang masih belum berdaftar, kalau diikutkan angkanya mungkin lebih pada 1 juta lagi warga emas masih lagi belum berdaftar untuk mendapatkan program vaksin ini. Apa lagi cara yang boleh kita lakukan untuk memastikan seramai mungkin bagi warga emas untuk mendaftarkan diri dalam program imunisasi ini, Tan Sri? Saya dipahamkan bahawa inisiatif pun telah diambil oleh pihak berkuasa untuk mendapat bantuan daripada wakil rakyat, terutamanya ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri lah, yang saya dipahamkan sudah pun ini turun ke kawasan itu masing-masing lah, untuk mendaftarkan golongan yang belum mendapat pendaftaran. Itu selain daripada itu juga saya juga difahamkan bahawa pihak-pihak ini kesihatan di hospital dan itu klinik sudah pun membuka booth pendaftaran vaksinasi lah secara manual lah, bagi membantu golongan warga emas yang tidak celik dalam IT. Dan saya rasa banyak itu maklumat pun telah disampaikan kepada pihak itu berkuasa untuk membolehkan golongan warga emas itu mendapatkan ini pendaftaran. Cuma yang saya rasa kita harus menegaskan ialah bahawa pemberian vaksin ini adalah satu perkara yang amat penting bagi semua itu golongan warga emas, memandangkan bahawa golongan tersebut akan terdedah kepada jangkitan itu COVID, dan memandangkan kepada hakikat ini, jadi kalau mereka dapat berdaftar dengan lebih awal, jadi mereka harus diberikan itu vaksin. Ada satu hal yang saya ingin berkongsi di sini, dan itu ialah saya juga ada dapatlah aduan daripada golongan ini warga emas ini. Ada yang itu mengadu ini kepada saya bahawa sungguh pun mereka sudah itu mendaftar itu lebih kurang 2-3 bulan yang itu lepas dengan dibantu oleh anak-anak mereka, tetapi mereka masih menunggulah itu giliran untuk diberikan itu vaksin. So saya harap bahawa pihak berkuasa akan meneliti perkara ini, dan jangan membiarkan golongan warga emas yang sudah mendaftar begitu itu lama, 3 bulan, dan apabila mereka mendapati mereka belum dipanggil untuk diberikan dos itu vaksin, kemungkinan itu mereka akan itu hilang itu minat dan itu sebagainya. So saya rasa bagi mereka yang sudah ini berdaftar, jadi pihak berkuasa harus berusaha sedaya upaya lah untuk mengaturkan supaya vaksin dapat disampaikan itu kepada mereka. Saya ingin tarik kepada apa yang berlaku khususnya di beberapa negeri. Ribuan yang tidak dapat hadir ataupun gagal untuk memenuhi temujanji yang dibuat untuk program vaksinasi, tidak dapat menuntut ataupun tidak dapat menunaikan temujanji mereka. Salah satu sebabnya adalah pengangkutan. Semalam kami siarkan berkaitan dengan ada warga emas yang berada di Kedah misalnya terpaksa melalui jarak perjalanan lebih pada 5 km hanya untuk mendapatkan vaksin. Soal seperti ini, bagaimana pada pandangan Tan Sri untuk kita melihat supaya permudahkan cara untuk warga emas ini mendapatkan vaksin, Tan Sri?
Ya, tidak dapat dinafikan bahawa soalan yang amat penting di hadapan kita hari ini ialah bagaimana masalah di mana mereka yang dipanggil untuk vaksin uh, terpaksa untuk bergerak ke satu tempat yang begitu jauh lah ke tempat itu vaksin itu. Jadi ini mungkinlah adalah salah satu isu. Jadi kalau masalah ini seperti ini berlaku, saya jadi ini bukanlah ini satu masalah yang besar yang mengekanglah pemberian itu vaksin. Apa yang boleh buat ialah bahawa pihak berkuasa mereka bolehlah misalnya mengaturkan supaya ada truk bergeraklah boleh ke tempat di mana itu warga emas itu tinggal dan dengan mobile vaksin ini jadi ini akan banyak mengurangkan masalah yang dihadapi mereka terutamanya dari aspek pengangkutan dan kalau ada vaksin bergerak ini dengan menggunakan truk ataupun apa-apa jenis pengangkutan yang boleh digunakan. Jadi saya rasa ini yang merupakan kaedah yang terbaiklah untuk mempermudahkan pemberian vaksin itu kepada itu mereka. Dan itu selain daripada itu juga saya rasa pihak masyarakat, pihak komuniti saya rasa juga boleh membantu. Itu misalnya ini kita boleh menggerakkan rukun tetangga di setiap itu kawasan untuk juga membantu pergerakan warga emas untuk proses pemberian itu vaksin ataupun ada banyak NGO lain yang juga boleh tampil ke hadapan ini untuk membantu. Jadilah pada akhir ini saya itu rasa yang paling baik ialah bahawa pihak berkuasa harus mengenal pasti apakah masalah yang memperlewatkan pemberian vaksin itu kepada golongan rentan tersebut dan apabila masalah telah dikenal pasti jadi saya rasa itu bukanlah sangat susah untuk mencari jalan mengatasi dia. Baik, terima kasih kepada Tan Sri Lilamta. Tan Sri adalah pengerusi bagi Ikatan Komuniti Selamat yang mana pada malam ini Tan Sri berkongsi pandangan khususnya berkaitan dengan apa cara yang boleh kita percepatkan bagi program imunisasi COVID-19 PICK yang melibatkan komuniti ataupun golongan emas. Baik, agenda awal ini berhad seketika kembali selepas ini. Okey, baik, kembali dalam agenda awal ni. Kalau tadi kita bersama dengan Tan Sri Lilamta, Tan Sri adalah pengerusi Ikatan Komuniti Selamat dan pada waktu ini kita bersama dengan Profesor Mada Zulkhairi Muhammad Rani. Prof adalah pakar kesihatan awam daripada USIM. Kita masih lagi bercakap tentang bagaimana keterlibatan warga emas dalam menjayakan program vaksinasi, program imunisasi COVID-19 PICK. Prof, saya tahu mungkin pada waktu ini, kalau boleh saya nak mulakan dengan Prof, kita tahu pada awal-awal program vaksin ataupun program imunisasi COVID-19 ini dijalankan rata-rata ataupun ramai sebenarnya warga emas yang ragu-ragu tentang keyakinan mereka terhadap vaksin. Setelah hampir lebih pada 100 hari program imunisasi COVID-19, daripada pemerhatian dan juga tinjauan sebagai seorang pakar kesihatan awam melihat kepada keyakinan di mana sebenarnya tahap keyakinan warga emas dalam mana kita bercakap tentang program vaksin pada ketika ini, Prof. Okey, pada pendapat saya sekarang ini keyakinan warga emas menunjukkan perkembangan yang amat bagus. Jika kita lihat pada mula-mula dulu diperkenalkan mengenai vaksin ini, ramai yang masih ragu-ragu. Mereka keliru dengan isu seperti isu halal ataupun haram vaksin ini. Mereka risau menjadi tikus makmal dan juga mereka tak tahu sebab vaksin ini dikatakan adalah satu benda yang baru wujud untuk melawan penyakit yang baru mereka kenal. Ini menimbulkan kerisauan sebenarnya dalam kalangan anggota masyarakat, khususnya
warga emas. Namun setelah diberikan penerangan, setelah kerajaan Malaysia melalui Majlis Fatwa Kebangsaan pun telah menyatakan bahawa pemberian vaksin ini adalah diharuskan untuk umat Islam menerimanya, dan kita lihat banyak negara lain selain daripada Malaysia, ya, Sheikh Al-Azhar misalnya, dan juga banyak fatwa negara-negara lain pun telah mengeluarkan bahawa isu harap ini sebenarnya tidak ada apabila kita bercakap mengenai vaksin COVID-19 ini, kerana produk akhir yang diberikan kepada kita ialah produk yang tidak mengandungi DNA babi ataupun barang-barang terlarang yang lain. Dan sekiranya kita lihat perkembangan semasa ini, ramai emas yang telah mendapat vaksin, ramai juga yang sedang menunggu-nunggu untuk mendapatkan vaksin. Giliran mereka bilakah akan sampai, ya. Dan seharusnya golongan rentan seperti warga emas ini diberikan vaksin awal, kerana amat penting sekali. Mereka ini sekiranya mereka terkena jangkitan yang serius, boleh mendapat komplikasi yang boleh menyebabkan kematian. Kita tengok seperti pengumuman DG Kementerian Kesihatan, ya, ICU pun dia kata telah melebihi kapasiti dan diberi mungkin kelebihan ataupun prioriti kepada mereka yang mempunyai peluang yang lebih cerah untuk sembuh banding dengan mereka yang mempunyai komplikasi yang teruk, yang mana kalau diletakkan di ICU sekalipun mereka mungkin tidak akan kembali pulih seperti sedia kala. Seperti mana kita maklum, pemberian vaksin untuk golongan ini harus disegerakan, kerana bukan saja penting untuk melindungi mereka, bahkan untuk kita memulakan fasa yang seterusnya dengan segera. Ini adalah kerana mereka dalam golongan 18 tahun ke atas pun sudah tak sabar lagi untuk menerima vaksin ni. Prof, daripada apa yang Prof katakan, samalah juga pandangan yang dikongsikan oleh Tan Sri Lamta, yang mana mengatakan kalau ikut ramai yang dah yakin dengan program vaksin, program imunisasi ini, tetapi yang dirisaukan ialah tempoh untuk tunggu giliran. Dirisaukan, diragu-ragukan jika terlalu lama untuk giliran mereka untuk mendapatkan program vaksin ini, takut mereka hilang minat. Tetapi untuk waktu ini, sebagai seorang pakar kesihatan awam, apa lagi cara yang boleh kita lakukan untuk permudahkan warga emas untuk mendapatkan vaksin, untuk percepatkan lagi proses sedia ada? Tadi dikongsikan oleh Tan Sri, kalau boleh, kalau nak hantar truck untuk mobile vaccination, kalau boleh hantarlah, supaya biarlah warga emas tu yang datang, warga emas, biarlah program vaksin tu datang kepada mereka, daripada mereka sendiri terpaksa melalui tempoh ataupun jarak perjalanan yang begitu jauh untuk hadir temu janji PPV sebagai misalnya. Pada pandangan Prof, apa cara ataupun strategi yang boleh kita lihat untuk mempercepatkan lagi, mempermudahkan lagi warga emas untuk mendapatkan vaksin? Betul, kalau kita lihat pada mulanya kan pendaftaran menggunakan MySejahtera. Ini adalah satu aplikasi yang agak rumit terutamanya bagi warga emas. Setelah dibuka pendaftaran melalui laman web pula, pendaftaran meningkat kerana bukan saja mereka boleh mendaftar sendiri, bahkan boleh dibantu oleh pihak ketiga. Selain daripada itu, ada juga pendaftaran pemimpin masyarakat ataupun NGO. Dan ini juga meningkatkan jumlah pendaftaran semasa. Tapi bagi warga emas yang terpaksa bergantung pada orang lain untuk mendaftarkan temu janji mereka ini, mereka disarankan agar diberikan temu janji yang bersekali dengan mungkin anak-anak mereka ataupun keluarga mereka yang tinggal dalam rumah yang sama. Ini akan menyebabkan mereka lebih senang, lebih mudah untuk naik sekali satu kenderaan pergi ke pusat-pusat pemberian vaksin. Mereka ini biasanya berada dalam golongan yang terpaksa meminta bantuan anak-anak untuk mendaftar. Sekiranya mereka berada di pusat pemberian vaksin pun, masukkan data peribadi, menjawab soalan saringan pun, pada pendapat saya adalah agak rumit bagi mereka melakukannya sendiri. Dan sekiranya kita beri sekali vaksin dengan anak ataupun pembawa mereka, akan meningkatkan lagi keyakinan mereka. Di samping kita memberikan vaksin yang awal sebagai galakan
kepada ahli keluarga mereka. Selain turut hadir, bantu terlibat sekali. Ini bukan saja mempercepatkan habisnya fasa 2 tetapi dalam masa yang sama kita mulakan fasa 3 kerana sokongan moral untuk ibu bapa ataupun warga emas tersebut adalah ganjaran bagi golongan muda ini. Dan selain daripada itu, walk-in juga boleh, terutamanya apabila mereka menghadiri rawatan susulan. Seperti kita sedia maklumkan, warga emas ni ada yang mempunyai penyakit kronik, darah tinggi, kencing manis, sakit jantung dan sebagainya. Apabila mereka dapat rawatan susulan ataupun rawatan bagi pesakit-sakit lain di hospital, mereka ini boleh diberikan vaksin setelah mereka isikan borang dan diberikan di situ kerana tiada keperluan untuk mereka ulang alik ke fasiliti pemberian vaksin pada waktu yang lain. Kerana ini adalah lebih mudah, tidak perlu 2-3 kali untuk keluar dan mendapatkan vaksin. Sedangkan kalau mereka keluar pun mereka terdedah juga kepada risiko untuk dijangkiti daripada orang lain. Dan saya setuju dengan tadi kan, kalau mass vaccination sebenarnya yang paling bagus ialah servis datang kepada kita banding kita terpaksa pergi kepada servis tersebut. Ini adalah lebih mudah dan lebih mempercepatkan proses vaksin tersebut di samping meningkatkan keyakinan, meningkatkan lagi kadar pemberian vaksin. Tetapi ini juga sebenarnya bergantung kepada fasiliti, bergantung juga kepada manpower sedia ada. Prof, berkaitan dengan walk-in vaccination, sama jugalah soalnya, persoalan yang saya tujukan kepada Tan Sri Lamtai berkenaan dengan walk-in vaccination. Sarawak telah pun memulakan ataupun menggerakkan inisiatif walk-in vaccination. Maknanya dapat dulu vaksin baru daftar kemudian. Bagaimana Prof melihat komitmen bagaimana negeri-negeri lain, kerajaan-kerajaan negeri lain ataupun di kawasan-kawasan lain perlu mengikut sama apa yang dilakukan oleh Sarawak, kerana kita tahu Sarawak begitu besar kawasannya, begitu banyak kawasan pedalaman. Untuk nak capai satu ke kawasan itu kadang-kadang mengambil masa beberapa jam, misalnya untuk kita untuk mendapatkan ataupun untuk berjumpa atau untuk mendekati dengan masyarakat di kawasan itu. Tetapi untuk waktu ini, kalau Sarawak boleh melakukan walk-in vaccination, bagaimana pula dengan kawasan dan juga kerajaan negeri yang lain? Okey, di kawasan-kawasan yang demografiknya agak jauh ke pedalaman yang juga perjalanan untuk ulang alik ke tempat pemberian vaksin adalah satu yang sukar, boleh walk-in vaksin ini dilakukan. Tetapi sebenarnya selain daripada itu, pusat-pusat pemberian vaksin ini secara bergerak juga boleh turut dilakukan kepada penduduk-penduduk di kawasan yang terlibatnya, khususnya di pedalaman. Tapi di negeri-negeri yang logistiknya agak mudah yang mana kita ada pengangkutan yang bagus, kalau tidak ada bas, ada taksi, ada Grab dan ada jalan raya dan sebagainya, pada pendapat saya kena habiskan dahulu yang telah mendaftar. Dan kerana yang mendaftar ni pun tak sabar lagi untuk menerima vaksin yang mana yang belum daftar tu kita akan dalam masa yang sama kita akan pergi kepada mereka dan tingkatkan lagi pendaftaran serta pemberian vaksin dalam kalangan mereka ni. Prof, kita ada dalam lebih kurang dalam 2 minit yang akhir ini, kita berada dalam keadaan ataupun tempoh yang cukup sukar. Kita tahu dalam program imunisasi COVID-19 ini keterlibatan selain daripada kita melihat kepada kerajaan persekutuan iaitu hospital kerajaan dan juga awam, kita juga melihat kepada bagaimana peranan hospital swasta, klinik swasta memainkan peranan masing-masing. Tetapi untuk waktu ini, dalam mana kita melihat kepada masyarakat ataupun kelompok teramai ini, apa peranan yang boleh dimainkan oleh komuniti misalnya? Bagaimana contohnya JKK, Ketua Kampung, Gerakan Belia boleh mainkan peranan masing-masing. Mungkin ada beberapa kawasan masih lagi belum ada lagi pendaftaran yang dilakukan untuk membantu khususnya golongan emas untuk mendaftarkan diri mereka dalam program vaksin, program imunisasi ini boleh dilakukan. Peranan komuniti itu cukup penting. Itu juga yang disuarakan oleh Tan Sri Lamtai. Tetapi sebagai seorang pakar kesihatan awam, apa lagi yang boleh kita lakukan dalam mana kita melihat kepada untuk memberi galakan warga emas ini untuk sama-sama menjayakan program vaksinasi ini?
sebenarnya kesedaran, kefahaman warga emas dan juga penerimaan mereka bergantung pada maklumat yang mereka terima. Jadi sebagai anggota komuniti yang lain, khasnya hentikan menyalurkan maklumat yang tidak betul. Kerana maklumat yang tidak betul ni akan melambatkan proses pemberian vaksin. Maklumat yang tidak betul ni akan menyebabkan mereka yang dalam menunggu tadi, mereka yang telah daftar tidak hadir. Jadi hentikan maklumat yang palsu. Kita fokus kepada agenda utama kita, iaitu pemberian vaksin, dan dapatkan maklumat yang betul daripada Kementerian Kesihatan, daripada Jawatankuasa pemberian vaksin, dan juga saluran-saluran yang betul, terutamanya media arus perdana seperti Astro, seperti TV3 ataupun RTM. Ini adalah kerana maklumat-maklumat khususnya daripada WhatsApp. Saya tegaskan daripada WhatsApp ni, kerana WhatsApp ni boleh berlega dengan mudah. Jadi anggota masyarakat jangan forward daripada WhatsApp. Dan apabila sudah sampai kepada inbox anda ataupun kepada grup anda, mohon delete dan tidak lagi forward kepada orang lain, khususnya warga emas, kerana ini yang tidak betul ini diterima, mungkin kecepatan kita untuk memberikan vaksin secara efektif akan dilambatkan. Ada mereka ini menganggap mereka warga emas ni di hujung usia dan faktor menentukan ajal maut di tangan Tuhan. Jadi saya rasa anak-anak memainkan peranan untuk memberitahu bahawa mereka ingin melawat, mereka ingin bersama dengan warga emas, dan salah satu daripada kemungkinan yang mereka boleh bersama ialah dengan warga emas juga turut diberikan vaksin supaya dilindungi, kerana mungkin anak-anak boleh menjangkitkan kepada ibu bapa mereka, kepada datuk nenek mereka yang warga emas. Jadi selain daripada mereka, warga yang muda ni, ahli komuniti yang lain boleh melindungi diri mereka sendiri, kita perlu juga melindungi warga emas. Baik, terima kasih kepada Profesor Madar Zulkhairi Muhammad Rani. Prof adalah pakar perubatan kesihatan awam daripada USIM, Universiti Sains Islam Malaysia, atas perkongsian bagaimana kita melihat kepada apa cara dan juga strategi untuk kita menggalakkan lagi penyertaan, penglibatan warga emas secara khususnya dalam program imunisasi COVID-19 PICK. Baik, saya kira itu saja untuk waktu ini. Ini Agenda Awani. Saya Fauzin. Kita jumpa lagi.